Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pasti kali ini anda tak sabar-sabar nak untuk masuk chapter kedua. Okey, kita sambung dengan chapter kedua. Okey, untuk chapter kedua adalah sama juga seperti dalam buku saudara-saudari, dia juga chapter 2. Chapter 2 ni adalah tentang asset classes dan financial instrument. Asset classes ini terdiri daripada beberapa kategori. Kita ada money market instrument, kita ada capital market instrument. Money market instrument ni adalah satu instrumen yang biasanya berbentuk short term, liquid dan low risk. Dinamakan short term adalah kerana biasanya dia berbentuk harian dan tidak sampai setahun. Dia boleh jadi sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan ataupun setahun paling lama. Berbentuk liquid, ia mudah dicairkan. Apabila dikatakan liquid, dia mudah dicairkan adalah dia senang dijual. Ramai orang nak beli, ramai orang nak jual. Jadi tak ada masalah untuk proses penjualan. Dan dia dikatakan low risk, tidak mempunyai risiko, dikatakan risiko yang rendah kerana mempunyai garanti ataupun jaminan sesuatu. Biasanya money market ni ditawarkan oleh government ataupun bank-bank. Jadi bila dikatakan government, so bila ditawarkan dalam bentuk money market, instrumen ni agak kurang risiko. Kerana kita tahu government tidak akan mungkin janji untuk bayar faedah yang ataupun benefit yang telah dijanjikan. Seterusnya capital market instrument. Capital market instrument ni lebih bentuk jangka panjang. Jangka panjang ni biasanya lebih kepada terujuk pada 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ataupun 10 tahun. Dan tentunya lebih berisiko. Contohnya seperti kita ada aset instrumen seperti bond, kita ada equity, kita ada derivative. Dalam money market kita ada beberapa subsektor dan subsektornya adalah fixed income market. Maksudnya kita dijamin untuk menerima sesuatu amount. Dan security ini biasanya berbentuk short term, liquid, low risk dan biasanya dia mempunyai denomination yang besar. Denomination yang besar dimaksudkan adalah dijual dalam bentuk jumlah yang besar. Dia tidak dijual dalam bentuk RM100 atau RM1000, tetapi biasanya dijual dalam bentuk yang besar, contohnya seperti RM100,000, RM1 juta, RM10 juta, RM1 bilion. Okay? So money market mutual fund pula membenarkan seseorang untuk access to the money market. Oleh kerana jumlah yang tambah besar, kita tidak dapat beli money market ini secara direct. Dan salah satu cara adalah melabur di dalam mutual fund ataupun yang kebiasaan kita dengar iaitu unit amanah, unit trust. Jadi dengan cara kita labur dalam unit amanah yang melabur dalam money market, kita dapat peluang untuk akses kepada money market ini. Seperti yang kita tahu, money market ini mempunyai kurang risiko tetapi mempunyai pulangan yang lebih baik sedikit. Dalam money market, terdapat beberapa komponen yang penting. Kita ada repurchase agreement, kita ada small denomination time deposit, large denomination time deposit, kita ada treasury bill yang dikenali sebagai bil pembendaraan, kita ada commercial paper, kita ada saving deposit, kita ada money market mutual fund. Dan ini adalah pecahan-pecahan yang biasa kita jumpa di dalam sektor, dan ini adalah untuk sektor negara Amerika Syarikat. Untuk lebih jelas lagi, kita pergi satu demi satu apa dimaksudkan dengan money market securities. Contoh treasury bill ataupun dikenali sebagai bil pendaraan. Ia merupakan hutang jangka pendek oleh US government.
ataupun ia boleh dikeluarkan oleh siapa saja dan biasanya dikeluarkan oleh kerajaan. Dan untuk kes Malaysia, kalau bil Perbendaharaan Malaysia sudah tentulah dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, dan biasanya dia adalah bentuk bid dan ask price. Dia adalah berbentuk bank discount method, maksudnya dia akan dijual sedikit murah ataupun dalam bentuk diskaun kepada pelabur-pelabur yang berminat. Contohnya seperti mungkin untuk dijual dalam bentuk untuk dijual harga dengan 970 untuk sesuatu yang boleh ditebus pada harga RM1,000. Di sini kita dapat lihat dia dijual murah sebanyak RM300 contoh. Dan apabila kita proses ini berlaku lagi, dia mempunyai bid dan ask price. Maksudnya jika kita hendak membeli ataupun menjual, dia adalah berdasar bid dan ask price. Harga bid adalah harga yang diminta oleh kita jika ataupun seseorang jika hendak membeli treasury bill tersebut. Masalah harga ask pula adalah harga yang diminta oleh penjual jika dia hendak menjual aset ataupun security tersebut. Seterusnya kita bagi ke certificate of deposit ataupun fixed deposit. Ini adalah deposit yang disimpan secara berkala di bank. Fixed deposit ini adalah suatu benda yang agak normal, kita selalu dengar. Dia adalah seperti kita menyimpan dalam bank dan kita tidak akan keluarkan duit tersebut sehinggalah masa tersebut datang ataupun tiba. Contohnya dia boleh jadi bentuk sebulan, 3 bulan, 6 bulan ataupun setahun. Jadi kita akan dijanjikan dengan certain pulangan. Tetapi jika duit tersebut dikeluar lebih awal, kita mungkin akan dikenakan penalti ataupun tidak menerima langsung pulangan yang dijanjikan. Dan seterusnya kita pergi commercial paper. Commercial paper ni biasanya dikeluarkan oleh company ataupun syarikat berbentuk short term dan paling lama adalah 270. Dan dia adalah seolah-olah hutang oleh syarikat. Jadi contohnya mungkin kita namakan syarikat Top Glove. Dia tidak mempunyai duit sementara waktu ini. So dia mengeluarkan commercial paper dan berjanji akan bayar hutang tersebut dan bayar interest tertentu dan tempoh yang dijanjikan. Jadi sebagai pelabur kita mungkin berminat untuk membeli atau tak commercial paper yang dikeluarkan oleh company ini. Kita juga ada banker acceptance, iaitu an order to a bank by a bank customer to pay a sum of money on a future date. Kadang-kadang bank juga memerlukan duit, jadi dia akan mengeluarkan banker acceptance. Maksudnya, apabila kita sebagai pembeli, iaitu customer, membeli banker acceptance, kita boleh gunakan surat tersebut apabila tiba waktunya untuk meminta bank membayar sesuatu amount. Jadi mungkin banker acceptance ni boleh jual dengan harga yang murah sedikit supaya bila tiba waktunya kita akan dapat pulangan yang lebih berdasarkan amount yang dijanjikan. Seterusnya kita ada euro dollar. Euro dollar ni merupakan satu market yang agak menarik. Dia adalah sesuatu security yang mempunyai dollar denomination USD yang disimpan di dalam bank di luar US. Okey. Jadi kalau saya kata euro yen, maksudnya dia adalah satu mata currency yang berbentuk yen yang disimpan di dalam bank di luar Jepun. Sama juga dengan kalau saya bagi contoh lah euro ringgit. Dia adalah satu mata wang yang bermata wangkan RM ringgit yang disimpan di bank luar Malaysia. Okey. Jadi itu sekali contoh Saya tak pasti adakah ada euro ringgit atau tak. Tetapi itu adalah contoh. Seterusnya kita ada repos dan reverse, iaitu short
term loan yang dijanjikan oleh government untuk membayar sesuatu apabila tiba waktunya. Kita ada juga Fed Funds, iaitu short term, pinjaman bentuk jangka pendek di antara bank. Okey, kenapa Fed Fund ni penting? Fed Fund ni ada seperti boleh dikatakan short term ataupun singkatan untuk Federal Fund. Setiap bank ni, okey, contohnya CIMB, Maybank, RHB ni, mereka perlulah mengikut arahan ataupun regulation yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Contohnya, mempunyai reserve tertentu pada setiap hari. Jadi, andai kata tiba-tiba satu hari Bank CIMB ni ramai orang keluarkan duit. Jadi, kat CIMB tak ada langsung reserve yang banyak. Jadi, nak tak nak, dia perlu meminjam daripada bank lain untuk memastikan reserve untuk hari tersebut cukup. Jadi, Maybank ataupun RHB yang mempunyai lebihan duit ni boleh meminjamkan duit tersebut kepada CIMB dengan kadar Fed Fund. Walaupun dikatakan kurang berisiko, tetapi instrumen ni masih sebenarnya berisiko dan mempunyai kemungkinan institusi ataupun pihak yang berjanji itu untuk tidak membayar. Jadi, kecuali untuk bil pembendaraan, semua money market security ni tidak lari daripada kemungkinan untuk tidak dibayar. Jadi, apabila kita lihat ni, biasanya dalam keadaan krisis, premium, iaitu lebihan, iaitu jarak antara CD dan TED, spread, biasanya akan menjadi besar. Ini kerana wujudnya kemungkinan bank ataupun firm-firm ini tidak membayar. Oleh sebab itulah masa-masa credit risk 2008, the federal government telah menawarkan insurans kepada money market kerana mengalami beberapa kerugian. Jadi anda boleh baca lebih lanjut tentang hal ni di dalam buku. Seterusnya kita pergi ke the bond market. Seperti yang kita telah belajar dalam subjek-subjek financial market, bond market ini adalah salah satu security di dalam money market. Dia boleh dalam berbentuk treasury note yang jangka pendek, sedikit pendek, iaitu 10 tahun, ataupun bond yang mempunyai jangka panjang yang lebih besar, iaitu 10 ke 30 tahun. Dan ianya, kita ada juga bond yang bentuk inflation protected treasury bond. Maksudnya, bond yang dihasilkan untuk melindung daripada sudut inflasi. Jadi apabila inflasi semakin naik, jadi harga bond ataupun interest yang diterima itu pun akan bertambah. Ini adalah untuk membolehkan kita melawan inflasi. Jadi harga ini akan ditaikkan pada consumer price index. Contohnya, kita ada setiap consumer price index ini biasanya adalah suatu indeks untuk mewakili harga pengguna. Contohnya, mungkin harga dulu sekadar RM1, sekarang RM2. Jadi, tapi untuk kita tak boleh dah tunjuk untuk certain barangan saja. Jadi, kita memerlukan suatu benchmark untuk mewakili harga pengguna secara keseluruhan. Maka terhasillah consumer price index ini. Jadi, inflation protected treasury bond ni adalah berdasarkan consumer price index. Bukan sekadar kerajaan juga boleh keluarkan bond, kerajaan negeri pun ataupun badan-badan berkanun pun boleh juga mengeluarkan bond. Kerana kadang-kadang mereka memerlukan duit untuk menghasilkan ataupun menawar sesuatu. Contohnya mungkin kerajaan negeri Selangor mungkin akan menawar perlu sejumlah duit untuk buat sekolah. Jadi dia mungkin akan menerbitkan sejumlah hutang. Jadi sebagai returnnya, investor mampu mendapat sedikit pulangan
apabila menjual bond tersebut ataupun hutang tersebut. Dan kita juga ada international bond, iaitu bond-bond yang dikeluarkan oleh pihak-pihak luar. Seterusnya kita ada municipal bond. Municipal bond ni seperti yang saya cakap adalah lebih kepada pihak-pihak pihak berkanun ataupun pihak kerajaan negeri, iaitu seperti dia sedikit berbeza daripada federal. Kalau federal lebih kepada persekutuan, tapi municipal ni lebih kepada daerah ataupun negeri. Kemudian kita ada corporate bond, bond yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat besar, dan kita dah biasa dengar iaitu mortgage and mortgage backed securities, iaitu bond yang terhasil daripada gabungan beberapa pool loan pinjaman perumahan dalam chapter 1. Semua ini untuk lebih mudah ataupun kesimpulannya mempunyai tempoh maturity yang biasanya untuk notes adalah sehinggalah 10 tahun dan bond pula adalah sekitar 10 ke 30 tahun. Dan kita telah pun belajar di FM, biasanya par value-nya adalah sebanyak 1000. Dan dia dibayar secara semi-annually ataupun secara 2 kali setahun ataupun setahun sekali, bergantung pada jenis bond. Tetapi biasanya semi-annually. Dan dia dikodkan dalam bentuk percentage. Dan inflation yang seperti saya cakap tadi adalah boleh disebut sebagai TIPS, iaitu Inflation Protected Treasury Bond, yang digunakan untuk melindung inflasi yang ditaikkan pada Consumer Price Index. Federal Agency Debt juga yang berkaitan. Kalau biasanya Federal Agency Debt ni biasanya kita boleh katakan kalau municipal tu lebih kepada kerajaan negeri. Federal Agency ni lebih kepada badan-badan swasta seperti Syabas, TMB ataupun syarikat-syarikat berkanun ataupun syarikat-syarikat utility ataupun lebih kepada syarikat yang untuk membantu kesejahteraan rakyat. Okay, ini untuk bahagian ni sebenarnya kita ulang balik, tapi kali ini kita pergi lebih mendalam. Kita ada international bond. Okay, contoh kita ada euro bond, iaitu kita katakan berkaitan dengan euro dollar bond, iaitu euro dollar. Kita ada Yankee bond, kita ada dim sum bond dan apa saja, banyak bond. Okey, apa itu Yankee bond? Dan apa tu dim sum bond? Okay, dim sum bond ni, international bond ni biasanya dikeluarkan oleh sesuatu pihak di luar negara untuk pihak tertentu. Contohnya, kita nak jual bond kat Jepun. Jadi untuk menarik minat orang Jepun untuk membeli, maka kita jual dalam bentuk nama yang biasa nama didengar oleh mereka. So maka terhasillah dim sum bond. Kita boleh contohnya kita ada Yankee bond. Yankee ni apa? Cuba fikirkan. Yankee ni untuk apa? Cuba fikir. Yankee bond biasanya adalah perkataan yang berkaitan dengan orang US. Jadi bagi pihak di luar sana, iaitu pihak international ini memasarkan bond mereka di US, mereka akan menggunakan nama yang berbentuk yang ataupun sesuai dengan yang menggambarkan orang US. Jadi Yankee bond digunakan. Sama juga dengan bond di Korea. Mungkin kalau dia diterbitkan oleh orang luar daripada Korea dan cara mereka menarik orang Korea untuk membeli, mungkin kita boleh namakan K-pop bond ataupun kita boleh namakan Bulgogi bond. Sama juga dengan kalau tiba-tiba kita orang luar, kita nak jual di Malaysia,
kita nak jual bond. Tapi bond tu apa yang boleh kita guna nama untuk Malaysia? Jadi mungkin kita boleh terfikirkan nasi lemak bond. Jadi bila kita dengar perkataan nasi lemak, kita seolah-olah merasakan ianya adalah bond yang diterbitkan ataupun dijual oleh orang Malaysia. Seolah-olah bond itu milik kita. Jadi kita pun beli. Seterusnya adalah municipal bond. Kita pergi lebih dekat. Dia adalah satu bond yang diisu oleh pihak negeri ataupun local government. Kalau di US, dia boleh jadi apa sahaja, biasanya pegawai ataupun badan-badan berkanun. Dan menarik lagi, dia mendapat pengecualian cukai daripada income tax. Jadi, kebanyakan reason orang beli municipal bond ni adalah sebab untuk kerana tidak perlu membayar cukai. Okey. Jenis-jenis bond ni adalah berbentuk obligation bond. Satu lagi berbentuk revenue bond. Okey, maksud obligation bond ni adalah bila seseorang beli municipal bond yang berbentuk obligation bond, dia akan diberi kebebasan ataupun kelebihan tidak perlu membayar cukai. Ataupun dimasukkan keuntungan yang diterima itu tidak akan dikenakan cukai. Manakala municipal bond yang berdasarkan prinsip revenue bond adalah berdasarkan projek yang dibuat. Maksudnya sekarang kerajaan negeri nak buat satu sekolah, tapi sekolah itu memerlukan belanja yang tinggi, lantas apa yang dibuat oleh government ataupun pihak berkuasa setempat dengan melakukan satu ataupun mengeluarkan satu bond yang di mana apabila keuntungan hasil dapatan nanti akan dibayar setelah projek itu siap. Jadi sebagai investor kita tahu sama ada kita adakah perlu kita membeli municipal bond ataupun tidak. Jadi caranya adalah kita mengambil kira berapa peratus marginal tax bracket yang dapat jika kita tidak mengambil bond dan berapa kepulangan tersebut. Jadi caranya adalah dengan melihat jika kita dapati bahawa R ni adalah pulangan kita jika kita beli bond berbentuk biasa sama dalam kurungan 1 tolak T. T adalah marginal tax bracket. Katakanlah kita dikenakan cukai sebanyak 20%. Jadi R keseluruhan adalah 1 tolak 0.2 kali R. Adakah R ini lebih besar daripada RM? Maksudnya RM ni merujuk kepada interest rate oleh municipal bond ni. Jadi jika ianya adalah lebih besar, adalah lebih baik untuk kita mengambil bond ini walaupun bond ini dikenakan cukai berbanding bond municipal bond yang mendapat pengecualian cukai. Jika didapati bahawa RM ni lebih besar, maka sudah tentulah lebih baik kita ambil municipal bond ni sebab ia memberikan kadar faedah ataupun keuntungan yang lebih tinggi berbanding bond biasa. Jadi cuba kita kira. Ini ada question, cuba kita kira. Bayangkan tax bracket adalah 30%. Kita ada dua bond. Satu dikenakan cukai, satu tidak dikenakan cukai. Jadi cuba lakukan kiraan mana yang lebih berbaloi? Adakah 6% yang dikenakan cukai lebih berbaloi daripada 4% ataupun 4% yang tidak dikenakan cukai lebih berbaloi daripada 6% yang dikenakan cukai? Ini soalan satu. Nombor dua, apakah peratusan yang membolehkan taxable yield ni sama dengan 4% tax free yield ni? Cuba buat Ini adalah table kita. Ini kita bayangkan marginal tax rate adalah 20%, 30%, 40%, 50%. Ini pula adalah 1% ni adalah bebas daripada cukai. Maksudnya kalau dia tidak akan dikenakan cukai 1%.
dia hanya dapat pulangan 1%, 2%, 3%. Jadi jika sesuatu tax rate tu, kita ambil yang kes ini 1.25, maksudnya 1.25% yang mempunyai marginal tax rate adalah sama sahaja dengan 1% interest rate municipal bond. Jadi kalau kita dapati bahawa kita dapat pulangan kurang daripada 1.25, jadi adalah logiknya kita mengambil municipal bond yang mendapat hasil sebanyak 1% berbanding marginal tax rate untuk 20% 1.25 ni yang kurang daripada 1.25. Jadi tabel ini boleh digunakan untuk membantu adakah sama ada municipal bond ni perlu diambil atau tak. Kita pergi seterusnya kepada corporate bond. Nama pun corporate, dia biasanya diisukan oleh private firm, firma-firma besar yang memerlukan wang. Kadang-kadang mereka tidak meminjam daripada bank. Dan cara terbaik untuk mendapat wang adalah melalui mengeluarkan sejenis bond. Jadi, bond ini boleh dibayar secara semi-annual, 2 tahun sekali, 2 kali setahun, ataupun annual payment secara sekali setahun, bergantung kepada certain country, terma dan syarat. Dan apa yang menarik tentang corporate bond ni, yang menjadi isu adalah dia mempunyai default risk yang lebih tinggi. Maksudnya, kadar kembangkalian untuk kita mendapat semula wang yang dilaburkan adalah lebih rendah berbanding government security. Kerana dia dijamin oleh pihak syarikat berbanding pihak government, bos government yang dijamin oleh government yang lebih selamat. Jadi ini menyebabkan corporate bond mempunyai default risk yang lebih besar. Jadi pengeluaran corporate bond ni adalah salah satu option oleh syarikat untuk mendapatkan wang. Dan bond ni boleh dikatakan terdapat 2 jenis corporate bond, iaitu callable bond ataupun convertible bond. Callable bond adalah seperti mana kita belajar sebelum ini, bond boleh panggil. Maksudnya bond itu boleh dipanggil masa bila sahaja. Contohnya seperti apabila Telekom Malaysia tiada duit, dia memerlukan duit lalu dibuat satu bond dan bond tu dijual. Dan akhirnya apabila satu tiba masanya dia merasakan dia punya duit untuk membayar semula, bond itu boleh dipanggil dan dia pun membayar semula payment-payment yang terdibuat dan tidak perlu tunggu sehingga maturity date. Berbanding dengan convertible bond, ianya bond jenis ini memberi peluang kepada pelabur untuk menukarkan unit bond tersebut kepada beberapa unit saham. Jadi ini kadang-kadang disukai oleh pelabur kerana kini bukan setakat sahaja mereka memiliki bond, kini mereka mempunyai hak ataupun ownership terhadap syarikat tersebut. Dan seperti mana yang kita belajar pada chapter 1, kita ada mortgage-backed securities. Dia adalah sebahagian daripada ownership gabungan beberapa mortgage, beberapa pinjaman yang digabungkan lalu dicipta satu bentuk bond. Dan ianya adalah pindahan antara daripada satu pihak yang meminjam duit kepada pihak bank dan seterusnya kepada investor. Jadi contohnya, apabila saya membeli mortgage bank security ni, ia seolah-olah income saya datang daripada pihak peminjam wang itu sendiri. Maksudnya peminjam wang tu kerana buat pinjaman membeli rumah, dia pun membayar kepada sesuatu pihak dan sesuatu pihak tu seterusnya akan memberi kepada income kepada saya, membayar duit tersebut kepada saya. Itu MBS, mortgage backed securities. Dan pada krisis 2008-2009, isu dan kebanyakan MBS ni
adalah diisu oleh Fannie Mae dan Freddie Mac, iaitu pihak berkuasa untuk US. Okey, oleh kerana buku ni datang dari US, sudah tentulah kita kena kenal watak-watak Fannie Mae dan Freddie Mac ni. Jadi, inilah yang mencipta MBS. Jadi, asalnya kita telah memindahkan sesuatu risiko. Asalnya risiko tersebut terletak pada pihak bank. Kini risiko telah dipindahkan kepada investor yang lain. Dan seperti yang mana kita tahu, MBS ini dihasilkan begitu banyak dan terdapat beberapa isu yang tidak enak yang berlaku. Contohnya seperti penyalahan guna, memberi pinjaman kepada pihak-pihak peminjam yang tidak tepat pada orang salah, akhirnya menyebabkan mereka tidak membayar. Seterusnya menyebabkan apabila tiba pada satu ketika sistem ini pun jatuh. Dan akhirnya pada September 2008, Fannie and Freddie ini diambil alih oleh pihak government semula. Ini sekadar tabel. Kita lihat dahulu macam mana MBS berkembang. Bagaimana hutang dia semakin membesar. Daripada kecil sedikit saja, akhirnya menjadi bilion, trilion ringgit, dolar. Seterusnya kita ada equity security. Equity security boleh dikaitkan dengan ownership. Dia adalah menunjuk kita mempunyai hak ke atas syarikat tersebut. Dia adalah berbentuk limited liability. Limited liability ini adalah bermaksud, contohnya apabila walaupun saya adalah owner syarikat Telekom Malaysia contohnya, andai kata tiba-tiba syarikat Telekom Malaysia ini bankrupt, kerugian saya hanyalah sekadar nilai saham saya yang telah dilaburkan. Pihak yang dihutangi oleh pihak Telekom Malaysia tidak berhak datang kepada saya untuk mengambil harta-harta saya untuk membayar balik hutang mereka. Harta saya hanyalah, maksudnya kerugian saya hanyalah sekadar pada nilai yang dilaburkan. Tetapi berbanding dengan sendirian berhad, bisnes yang biasa kita dengar iaitu sendirian berhad, liability dia tidak terhad. Maksudnya, andai kata saya punya satu syarikat, saya buat satu syarikat sendirian berhad dan tiba-tiba satu hari saya bankrupt. Jadi saya berhutang sekitar lagi 200,000. Jadi pihak pemihutang akan datang kepada saya dan akan mengambil barang-barang saya lain seperti rumah dan apa sahaja untuk dijual untuk membayar hutang, digunakan untuk membayar hutang. Jadi liability saya bukan setakat pada kerugian duit saya yang hilang ketika membina bisnes tersebut, tapi lebih daripada itu. Tetapi tidak pada saham. Dia mempunyai limited liability. Kerugian adalah terhad kepada dengan unit saham yang dipunyai oleh saya. Seterusnya kita ada preferred stock. Iaitu preferred stock adalah berbeza dengan common stock. Dia dibayar secara perpetuity. Maksudnya selama-lamanya. Selagi saya memegang preferred stock ni, saya akan dibayar selama-lamanya pada nilai dividen tertentu. Apa yang menarik tentang perpetuity ini, dia akan dibayar terlebih dahulu berbanding pihak ownership yang lain. Maksudnya kita ada dua jenis ownership, kita ada common stock dan preferred stock. Jadi apabila dividen hendak dibayar, dividen ni akan dibayar kepada owner preferred stock dahulu sebelum dibayar pada common stock. Dan biasanya dia akan dikecualikan cukai sebab kita pun telah membayar cukai bisnes dalam kes ni.
dalam stock market, kita ada indeks yang menjadi benchmark ataupun mewakili certain saham kita, saham-saham yang terdapat di dunia. Contohnya di US, kita ada Dow Jones Industrial Average. Ianya adalah satu gabungan 30 saham blue chip, mewakili 30 saham besar di syarikat di sana. Dan permulaan kiraan adalah bermula daripada tahun 1896 dan dia adalah berdasarkan price weighted average. Berbanding dengan S&P 500 adalah berdasarkan 500 syarikat di US dan cara kiraan adalah berdasarkan market value weighted index. Dan di Malaysia kita ada KLSE dan KLSE ini adalah berdasarkan market value weighted index dan ianya berdasarkan 100 syarikat besar di Malaysia. Jadi kita boleh katakan suatu ekonomi kita di Malaysia bolehlah diwakili oleh daripada 100 company ini. Jadi apabila kita melakukan ataupun hendak membina satu portfolio, kita bolehlah beli index mutual fund ataupun kita boleh buy exchange trade fund ETF. Dan di rata-rata tempat selain daripada S&P dan Dow Jones, kita ada di US kita ada NYSE Composite iaitu New York Stock Exchange, kita ada Nasdaq, kita ada WeShare. Dan kalau di luar negara lain, kita ada Nikkei, Jepun, kita ada FTSE, ataupun di UK, kita dinamakan FTSE, dipanggil FTSE. Kita ada DAX, kita ada Hang Seng, kita ada TSX untuk Canada Index. Dan untuk China, kita ada Shanghai, dan untuk Hong Kong, kita ada Hong Kong kita ada Hang Seng Index. Jadi semua ini adalah indeks-indeks yang bagi saya perlu anda tahu sebab boleh anda guna untuk goreng ataupun sembang dengan siapa-siapa bahawa menunjukkan bahawa betapa powernya anda tahu tentang indeks-indeks di negara-negara luar serta Malaysia. Okey, saya nak tunjuk macam mana nak kira market weighted average index ataupun kita nak kira price index. Okey, kita namakan satu stok, nama dia stok Abu. Harga dia adalah asalnya RM25 dan dia berubah menjadi 30. Share saham dia adalah sebanyak 20 juta dan kalau kita kira pada asalnya dia mempunyai nilai initial value adalah 500 juta dan seterusnya menjadi 600 juta secara market value-nya. Manakala Ali pula adalah initial price dia adalah RM100 tapi mengalami sedikit kemerosotan kepada RM90 dan share price adalah sebanyak 1 juta dan kalau kita kira dia adalah initial value dia adalah sebanyak 100 juta dan final value dia menjadi 90 juta. Dan macam mana nak kira price weighted average? Price weighted average adalah berdasarkan kiraan price itu sendiri. Kita abaikan faktor lain. Contohnya kita katakan initial value dia adalah 25 untuk Abu dan 100 untuk Ali. So 25 tambah 100 kita dapat 125. Dan final value akhirnya menjadi harga 30 pas 90 jadi 120. Jadi kita akan dapati bahawa pertambahan sebanyak 5% dan nilai asal daripada 125. Jadi di sini kita kira dan lakukan peratusan, kita akan dapat negatif 4%. Jadi di sini kita boleh katakan price index untuk gabungan dua saham ini adalah negatif 4%. Jadi kalau kita perhatikan price ini hanyalah berdasarkan sekitar nilai price sahaja, price weighted average. Jadi macam mana nak kira indeks pula? Indeks dia 25 tambah 100 bahagi 2 dapat 62.5. Final index 30 tambah 90 bahagi 2 dapat 60. Jadi 62 menjadi
Jadi dari sudut portfolio kita katakanlah portfolio kita telah kerugian 4%, manakala dari sudut indeks kita telah kekurangan 2.5. Dan bila kita kira secara percentage, negatif 2.5 bahagi 62.5, kita akan dapat sama saja 4%. Dan perkara yang untuk market weighted average pula adalah terbalik. Saya tak akan tunjukkan, saya akan sekadar cakap. Jadi initial value dia adalah berdasarkan, kita patah balik, macam mana nak kira market weighted average. So 500 tambah 100, kita akan dapat 600. So kalau tadi price adalah berdasarkan harga price, tapi market adalah berdasarkan modal itu sendiri. Jadi kita akan menggunakan nilai ini 500 dan 100, dan nilai seterusnya 600 dan 90. Seterusnya kita akan dapat, dan kita lakukan kiraan, kita akan dapat value. Dan bila kita lakukan kiraan ini, kita akan dapati bahawa kebanyakan biasanya market value ni, market weighted average ni lebih suka digunakan oleh ramai orang kerana nilai dia lebih tepat kerana mewakili modal itu sendiri. Tetapi untuk price ni dia kurang tepat dan kurang digemari sebab dia boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai harga stok yang tinggi. Jadi kalau stok itu mempunyai nilai yang tinggi, walaupun modalnya rendah, tapi dia mampu memberi impact yang kuat terhadap portfolio tersebut. Sebab itulah ramai biasa lebih suka untuk mengira berdasarkan market weighted average. Dan sekarang kita pergi derivatif. Derivatif kita ada option and future yang akan membayar sesuatu nilai bergantung pada nilai aset tersebut. Aset tersebut boleh jadilah komoditi. Komoditi seperti emas, minyak, getah, apa saja, ataupun bond, ataupun stock price, ataupun market index value. Derivatif ini mendapat nilai ataupun terhasil value-nya adalah berdasarkan nilai aset tersebut, nilai aset yang jadi asas. Okey, saya akan cerita lagi. Okey, contohnya kita ada option ataupun kita kenali juga sebagai, di Malaysia biasanya tak ada option, kita ada structured warrant. Kita ada option call, iaitu memberi hak untuk membeli satu saham di mana kita boleh, apabila harga saham tersebut melebihi sesuatu paras, dan nilai itu akan menjadi berkurangan apabila strike price dia semakin bertambah. Manakala option pula adalah memberi kita hak untuk menjual aset tersebut apabila berlakunya perubahan harga pada strike ataupun exercise price. Saya bagi contoh untuk call. Contohnya kita ada satu call option, kita namakan TM1. TM1 dan kita katakan harga saham dia adalah sebanyak RM30 sekarang. Jadi kita telah katakan kita nak beli saham call option TM30 yang berharga sekarang berharga RM30, tapi kita letakkan harga 35 exercise price dia. Jadi kita pun kata nak beli saham option tersebut. Jadi apabila saham TM1 ni melebihi harga RM35, kita boleh melaksanakan hak kita untuk membeli aset tersebut, membeli saham tersebut. Jadi sekarang kita pun kata, okey, saya nak, oleh kerana saya dah harga saham dah lebih 35, saya pun nak laksanakan hak saya. Jadi di sini kita akan dapat, katakanlah contoh harga saham apabila kita laksanakan pada waktu tersebut dah RM37. Jadi RM37 tolak RM35, kita akan dapat RM2. Jadi di sini kita akan dapat lebihan RM2 kerana melaksanakan hak kita. Okey, benda ni agak confusion sekarang, tapi kita akan pergi lebih jauh selepas ini di chapter lain.
Jadi perlu diketahui bahawa value ni akan meningkat sehinggalah dan akhirnya menurun sehinggalah expiration. Dan kita mungkin ada future contract. Berbanding dengan option, option tu boleh saja menjadi apa-apa saja dan kita boleh saja tidak melaksanakan hak kita. Maksudnya kalau kita tiba-tiba harga tu murah dan kita tak nak laksanakan hak kita, contohnya TM tiba akhirnya harga RM32, kita tak boleh pun laksana hak kita kerana kita meletakkan exercise price dia 35. Jadi kita boleh abaikan saja. Tapi untuk future adalah sangat berbeza. Apabila kita bersetuju untuk menyertai kontrak future ni, kita bersetuju untuk deliver atau katakan menjual aset tersebut ataupun membeli aset tersebut pada waktu tertentu, pada harga tertentu, pada masa tertentu. Jadi long position ni adalah keadaan di mana kita hendak membeli. Short position adalah keadaan di mana kita hendak menjual. Jadi apabila seseorang berada dalam long position, contoh dia kata dia beli future minyak. Jadi apabila dia telah membeli, di masa waktu akan datang, dia terpaksa beli future minyak tu. Walaupun future minyak itu tidak berbaloi untuk dimiliki waktu tersebut. Sama dengan short position. Orang yang menjual perlu menjual apabila tiba waktunya. Walaupun dia akan, sepatutnya kalau dia hold, mungkin dia akan lebih dapat duit yang banyak ataupun dia dapat mengelakkan kerugian. Tetapi oleh kerana dia telah menyertai future contract, dia perlu deliver kontrak tersebut. Jadi terdapat beberapa perbezaan di antara option dan future. Option adalah memberikan kita hak untuk membeli sesuatu aset, tetapi bukanlah kemestian untuk kita membeli aset tersebut. Kita boleh exercise jika benda itu berbaloi untuk di-exercise. Dan sebelum kita beli, dan dia perlu dibeli dengan kita perlu membayar sesuatu yang dinamakan premium. Tetapi berbeza dengan future, future adalah satu obligation. Maksudnya apabila awak ataupun kita telah bersetuju untuk menyertai future contract, kita mesti buat. Kita mesti beli kalau kita dalam keadaan long position, dan kita mesti jual jika kita berada dalam keadaan short position. Dan perjanjian ini dibuat boleh tanpa kos. Maksudnya saya deal dengan, contohnya saya nak membeli dan saya pergi jumpa penjual yang hendak menjual, dan kita boleh sign kontrak sahaja tanpa kos. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Saya harap anda semua happy dan gembira dengan apa yang kita telah belajar hari ini. Jangan rasa sedih-sedih dan jangan lupa untuk buat latihan untuk memahami lagi tajuk ini. Jika ada apa-apa, bolehlah kontak saya. Seperti yang anda tahu nombor saya macam mana, anda boleh hubungi saya jika ada masalah. Okay, bye-bye guys. Okay, Assalamualaikum dan hi. Bye-bye.